Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Muhyiddin mahu jaga air muka, ditulis oleh Hishamuddin Aun dari FMT. Cabar Anwar Ibrahim istihar 6 kerusi parlimen dan 1 kerusi Dewan Undangan Negeri Selangor kosong selepas Perlembagaan Bersatu dipindah dirasakan hambar. Belum pun lama, hanya 4 hari selepas Bersatu memindah perlembagaannya 2 Mac lalu, Adun Selat Kelang Abdul Rashid Ash'ari mengisytiharkan sokongan kepada Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Dengan pindahan itu dihasratkan Muhyiddin Yassin hanya untuk 2 tujuan: mengambil tindakan undang-undang ke atas wakil rakyatnya yang khianat kepada parti serta menghalang usaha Perdana Menteri membeli ahli parlimennya. Tindakan Rashid harus satu tamparan hebat kepada Presiden Bersatu itu. Tambahan, tindakan berkenaan seolah-olah mencabar Bersatu di sebalik pindahan perlembagaannya belum berkuat kuasa kerana masih menantikan kelulusan ROS. Selain itu, ia mungkin memperlekeh pindahan itu yang diyakini Rashid hanya sia-sia kerana ia tidak akan dikuatkuasakan secara retrospektif atau ke belakang, melainkan ia bermaksud kepada ahli-ahlinya yang bertukar angin selepas pindahan itu diluluskan. Tidak cukup dengan itu, bekas Ketua Bersatu Selangor itu turut mendakwa masalah dalaman serta terpinggir menyebabkannya membuat keputusan menyokong kepimpinan Amiruddin, lebih-lebih lagi dengan dakwaan beliau tidak dipedulikan serta tidak lagi relevan kepada parti. Sama seperti pendirian 6 ahli parlimen Bersatu yang mengisytiharkan sokongan terbuka kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelum ini. Di mata mereka, Bersatu hanya parti yang mementingkan pimpinan tertingginya. Berselang cuma 3 hari selepas Rashid beralih sokongan yang turut didukung oleh dakwaannya bahawa Bersatu Selangor dikuasai kartel dipimpin individu baharu 1 hari, baru sehari 2 menyertai parti itu, Muhyiddin harus berdepan 220 daripada 292 wakil rakyat PN dalam Konvensyen Wakil Rakyat Perikatan Nasional PN 2024 di Hotel Sunway Putra Kuala Lumpur Sabtu lalu. Ketujuh-tujuh wakil rakyat yang beralih sokongan setakat ini semuanya daripada Bersatu dan tiada satu pun daripada PAS. Apa agaknya yang dirasakan Muhyiddin terhadap Presiden PAS Hadi Awang yang hadir ke konvensyen itu sekalipun berkerusi roda disebabkan masalah kesihatan? Mungkin segan, mungkin juga kerdil. Kebetulan, hanya sehari sebelum itu, Mursyidul Ampas Hasim Jasin menasihatkan Bersatu supaya mencontohi kaedah PAS mentarbiah calon-calon wakil rakyat parti itu dalam memahami hakikat perjuangan parti kerana Allah sekaligus tidak mengkhianati kepercayaan rakyat. Dengan PAS tampil parti tunggal terbesar di Dewan Rakyat dengan 43 kerusi dalam PRU 15 meningkat daripada 18 kerusi dalam PRU 14, tentunya ada satu atau petunjuk yang boleh diambilnya. Daripada 220 wakil rakyat PN di konvensyen itu pula, harus ramai yang mentelaah bahasa tubuh Muhyiddin yang sebelum itu dilihat amat berkeyakinan bahawa pindahan perlembagaan adalah ubat bagi memulihkan parti itu daripada penyakit ada wakil rakyatnya yang memberi sokongan kepada lawan. Mereka sekurang-kurangnya mahu mendengar apa reaksinya terhadap tindakan terbaru Abdul Rashid yang seolah-olah melempar dokumen pindahan perlembagaan yang diluluskan sebulat suara oleh 1956 perwakilan pada Perhimpunan Agung Khas 2 Mac lalu terhadap presidennya itu.
Sebaliknya, Muhyiddin mencabar Anwar dan Wakil Rakyat Bersatu yang menyokong kerajaan mengisytiharkan kekosongan kerusi bagi memberi laluan kepada PRK supaya mandat dikembalikan kepada rakyat. PRK dikerusi berkenan tambahnya akan mengukur sejauh mana rakyat menerima pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN pimpinan Anwar. Muhyiddin pun tahu ia hanya retorik yang diulang-ulang. Kalau 7 wakil rakyat berkenan mahu mengosongkan kerusi masing-masing, mereka sudah melakukannya dari awal, tanpa perlu menunggu pindaan perlembagaan, tanpa menanti kelulusan ROS, tanpa bercadang turun naik mahkamah untuk mencabar keputusan yang menyusul. Lebih-lebih lagi tanpa perlu dicabar pengurusi PN itu atau sesiapa yang lain. Cabarannya itu juga dirasakan kosong dan hambar. Ketika 7 wakil rakyat terbabit, tiada dalam Dewan Persidangan kerana tidak diberi jemputan atas alasan tiada keperluan untuk menghantar jemputan kepada mereka yang mengkhianati parti. Kita sudah anggap wakil rakyat di 7 kerusi itu sudah mati. Kita nak tunggu tarik pilihan raya sahaja. Mereka tali barut dijemput buat apa, kata Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris ketika ditemui di media di konvensyen itu. Jika berani isytiharkan 6 kerusi parlimen dan 1 kerusi DUN Selangor kosong, kita kembalikan mandat kepada rakyat dan biarlah rakyat membuat perhitungan, kata Muhyiddin lagi kepada Anwar. Untuk menambah perisa kepada cabarannya, Muhyiddin turut mendakwa rakyat telah hilang keyakinan terhadap kerajaan PHBN yang didakwanya gagal menunaikan janji ketika menjadi pembangkang di samping gagal mentadbir negara dengan baik. Dakwaan Muhyiddin itu tiada lagi merit berikutan kegagalan pembangkang, mengemukakan usul undi tidak percaya terhadap Anwar selaku Perdana Menteri apabila Dewan Rakyat mula bersidang 26 Februari lalu. Tidak sekadar menunjukkan pembangkang tiada kekuatan untuk meneruskan usaha menumbangkan kerajaan perpaduan, malah ia turut mengiyakan pandangan bahawa mereka hanya terus memainkan propaganda untuk menipu penyokong mereka sendiri supaya jangan hilang semangat. Dan apabila Muhyiddin mencari, maka Muhyiddin akan mendapat. Anwar dalam menemplak cabaran Muhyiddin yang mahu kekosongan diisytiharkan di 7 kerusi yang mana wakil rakyatnya beralih sokongan, beliau berkata keputusan bukan di tangannya. Sebaliknya terpulang kepada wakil rakyat berkenan. Terpulang kepada ahli parlimen lah, kenapa tanya saya? Kata Perdana Menteri yang memulangkan paku buah keras dengan dakwaan bahawa orang sudah hilang keyakinan kepada Bersatu dan menambah Muhyiddin tentu faham situasi semasa. Dia yang pakar bagi lompat dan scheme of things, itu dia patut jawab, katanya selepas melawat ibu pejabat polis di seberang perai. Ketika Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, kerajaan PN memohon pengisytiharan darurat daripada Yang di-Pertuan Agong Kenon untuk membendung wabak COVID-19 apabila sebagian ahli Parlimen UMNO mahu mengalih sokongan kepada Anwar yang ketika itu Ketua Pembangkang pada hujung 2020. Proklamasi darurat berkenaan berkuat kuasa pada 12 Januari 2021 dan tamat pada Ogos tahun yang sama. Selepas darurat tamat, Muhyiddin digulingkan oleh rakan kerjasamanya untuk diganti dengan Ismail Sabri Yaakob. Kesudahannya dengan 20 resolusi yang disepakati dalam Konvensyen Wakil-Wakil Rakyat PN 2024, iaitu Muhyiddin berharap tidak lagi timbul isu khianat dalam kalangan wakil rakyatnya serta satu kenyataan sekadar untuk menjaga air mukanya. Harapan kita begitu kerana yang hadir semua hari ini menunjukkan komitmen. Banyak yang datang jumpa saya dari Selangor tadi, kata bukan saya. Terlibat sokong Menteri Besar Selangor, bukan, kata mereka, tidak mengaitkan kedudukan mereka selepas apa yang dilakukan oleh Adun Selat Klang. Di peringkat parlimen pun tidak ada cerita isu.
saya nampak kedudukan kita masih kukuh dan kita sudah meluluskan pindahan pelembagaan, kata Muhyiddin. Namun, seperti peralihan sokongan Abdul Rashid itu, Muhyiddin sebenarnya sudah kerap menerima kejutan hingga beberapa lagi pun tidak akan memberi banyak perbezaan. Dipetik daripada FMT, ditulis oleh Hishamuddin Aun. Sekian dulu, Muhyiddin mahu jaga air muka. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Najib, oh Najib. SRC, oh SRC. 1MDB, oh 1MDB. Jolo, di mana kau berada? Itu pantun yang tak pernah berkesudahan. Paling penting ialah pantun. Jolo, oh Jolo, di mana kau berada? Itu yang paling mahu diketahui rakyat Malaysia. Bila lagi Jolo nak dibawa pulang ke Malaysia untuk kita ketahui cerita sebenar tentang 1MDB dan SRC. Hari ini kita juga dikejutkan dengan pendedahan bahawa tak nampak bukti pun Amerika Syarikat dolar 120 juta dalam akaun Najib dikembalikan ke Tanore. Anda faham maksudnya? Mudah difahami. Tiada bukti 120 juta Amerika dolar dalam akaun Najib dikembalikan semula ke Tanore. Maksudnya, uang itu tetap di sana, di akaun Najib. Pakar pemulihan aset rentas sempadan yang berpengkalan di Kepulauan Cayman memberi keterangan bahawa dia tidak melihat bukti bahawa dana 120 juta US dollar yang mengalir ke dalam akaun bekas Perdana Menteri Najib Razak telah dikembalikan kepada Tanuri Finance Corp. Saudara, itu mudah difahami. Tiada bukti. Beliau tidak melihat bukti bahawa dana 120 juta yang mengalir ke akaun Najib dikembalikan kepada Tanore Finance Corp. Persoalan besar, kemana duit itu? Kalau tak dikembalikan kepada Tanore Finance Corp, di mana duit itu pergi? Kamu boleh tolonglah jawab dan tulis di ruangan komen kemana pergi agak-agaknya duit itu. Memberi keterangan melalui Zoom dari Kepulauan Cayman petang ini, Angela Berghaus memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur demikian. Semasa perbicaraan kes saman SRC internasional berjumlah 1,18 US dollar 1,18 bilion US dollar atau bersamaan 5,5 bilion ringgit Malaysia terhadap Najib Razak. Semasa perbicaraan di hadapan Hakim Ahmad Fairuz Zainul Abidin, saksi bagi planatif SRC berkata, dia juga tidak melihat bukti bahawa 120 juta US dollar itu merupakan sebahagian daripada 620 juta US dollar yang mengalir keluar dari akaun Najib di Malaysia ke akaun Tanuri di Singapura pada 2013. Dia menjawab soalan semasa pemeriksaan balas oleh Peguam Najib, Harvinderjit Singh, yang menegaskan bahawa 120 juta US dollar itu merupakan sebahagian daripada 620 juta US dollar yang telah dikembalikan kepada Tanuri. Harjinvet dalam satu soalan bertanya, saya akan mencadangkan kepada anda bahawa dana sebanyak 120 juta US dollar ini telah dikembalikan kepada Tanuri melalui penebusan. Berghaus berkata, menjawab, saya tidak melihat apa-apa yang kembali. Saya tidak melihat 120 juta dikembalikan, kata beliau. Harvinderjit bertanya lagi, anda nampak AS 620 juta, bukan? Saya mencadangkan kepada anda bahawa AS 120 juta di dalam akaun Najib ini
adalah sebahagian daripada dana AS 620 juta yang keluar dan kembali ke Tanuri pada 2013. Berkhaus menjawab, beliau kata, saya tidak melihat bukti itu. Antara pelepasan yang diminta oleh SRC melalui tuntutan mahkamah ini ialah Najib membayar balik 120 juta AS dolar dana firma milik Menteri Kewangan diperbadankan MOFINC yang didakwa dimasukkan ke dalam akaun bank bekas Perdana Menteri Malaysia. SRC juga menyaman Najib untuk pembayaran balik RM4 bilion pinjaman daripada KWAP kumpulan wang persaraan kepada syarikat itu yang didakwa telah diselewengkan. Sementara itu, Berkhaus memberi keterangan bahawa dia tidak pasti sekiranya ahli perniagaan dalam buruan iaitu Low Tiak Jo berada di belakang beberapa entiti luar pesisir yang terlibat dalam penyelewengan RM4 bilion daripada SRC. Dia berkata kebanyakan entiti luar pesisir ini kepunyaan seorang lagi buruan, Eric Tan, sebagai pemilik beneficialnya. Dia kemudian disoal balas oleh Harvinder Singh sama ada Low terlibat dalam entiti luar pesisir ini. Beliau menjawab, saya tidak pasti jika dia Low adalah individu yang mengawal segala-galanya, kata Berkhaus sambil menambah bahawa dakwaan mengenai Low adalah apa yang dia baca dalam laporan Jabatan Kehakiman DOJ Amerika Syarikat mengenai penyelewengan dana daripada SRC dan Syarikat Pelaburan Negara 1MDB. Laporan DOJ mendakwa Low dan beberapa sekutunya seperti Tan terlibat dalam penyelewengan wang daripada SRC dan 1MDB melalui penggunaan beberapa entiti luar pesisir seperti Blackstone Asia Real Estate Partners dan BlackRock Commodities Global Limited. Tan didakwa sebagai pemilik beneficial Blackstone dan BlackRock. Berkhaus memberi keterangan bahawa analisisnya terhadap dokumen yang diberikan kepadanya oleh Prince Waterhouse Corporation dalam kapasitinya sebagai pelikuidasi entiti luar pesisir menunjukkan Tan sebagai pemilik berdaftar firma berkenan dan bukannya Low. Antara entiti yang dia diupah sebagai pelikuidasi ialah SRC BVI British Virgin Islands yang didakwa menerima aliran masuk berbilion ringgit dana SRC yang berpengkalan di Malaysia sebelum diagihkan kepada pelbagai syarikat dan individu lain. Semasa disoal oleh Harvinder Berkhaus berkata, laporan DOJ dapat mengaitkan hubungan antara Low dan entiti luar pesisir. Ini kata Berkhaus berbeza berbanding analisisnya kerana dia terhad kepada analisis dokumen kewangan yang ada padanya. Pengarah urusan Kuantuma Internasional yang berpengkalan di Cayman juga berkata bahawa dia tidak menemu bual mana-mana pengarah SRC yang berpengkalan di Malaysia berhubung urus niaga ini kerana analisisnya terhad kepada dokumen kewangan dan korporat. Perbicaraan kes saman sivil ini berlangsung di hadapan Hakim Ahmad Fairuz Zainul Abidin dan bersambung lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda seperti salah satu komen daripada Brown Falcon 0137. Beliau kata, saya tak kenal Jolo. Ini satu sindiran kepada Najib Tun Razak yang pernah menafikan kononnya beliau mengenali Jolo. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan SPRM siasat Akbar Khan serbu rumah dalam siasatan berkait Daim. Pastinya isu ini akan menggemparkan Daim dan keluarganya, dan persoalan besar untuk anda dan kita semua ialah apakah yang akan ditemui oleh SPRM.
Adakah bukti-bukti kukuh akan ditemui di rumah yang diserbu ini? Dan pastilah, adakah bukti yang ditemui itu akan menuktahkan terus Daim Zainuddin dan keluarganya? Sebelum kita teruskan ulasan, jangan lupa bantu saya tekan butang subscribe di ruangan subscribe itu. Ianya percuma, Anda tak perlu bayar apa-apa dan ia akan membantu Anda untuk mendapatkan ulasan-ulasan terkini, isu politik dan isu semasa yang ada di Malaysia. SPRM siasat akbarkan, serbu rumah dalam siasatan berkait Daim. Siapa sebenarnya Akbar Khan? Bagi Anda yang mempunyai maklumat siapa Akbar Khan, tolong bantu untuk menerangkannya di dalam ruangan komen di bawah. Tuliskan, bantu kami untuk mengenali siapakah itu Akbar Khan dan apa kaitan beliau dengan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin pula. Dengan Daim Zainuddin. Bukan Muhyiddin, tapi Daim Zainuddin. SPRM telah pun menyiasat Akbar Khan serbu rumah dalam siasatan berkaitan Daim. Ahli Perniagaan dan Pemaju Hartanah Akbar Khan disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berkait kes bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin. Memetik sumber SPRM dan peguam berkaitan, portal berita CNA melaporkan pemegang saham utama BRDB ini, iaitu BRDB Development Sdn Berhad itu, ditahan sementara untuk disoal siasat minggu lalu selepas rumah dan syarikatnya di Kuala Lumpur diserbu. CNA turut melaporkan SPRM membekukan akaun peribadi dan perniagaannya serta mengarahkannya mengisytiharkan aset dan pegangan keuangan keluarganya. Akbar turut dijangka dipanggil semula untuk disoal siasat lagi bersama bekas sekutu rapatnya dalam masa yang terdekat. Pejabat Akbar enggan mengulas butiran siasatan itu, namun seorang jurucakap berkata, tumpuan utama mereka masih untuk memastikan siasatan yang adil dijalankan. Siasatan dilaporkan tertumpu pada pemulangan saham beku bernilai $4 bilion atau bersamaan dengan RM18.75 bilion yang pernah tersenarai dalam Central Limit Order Book CLOB pasaran counter Singapura yang berdagang terutamanya saham Malaysia, namun kini tidak lagi berfungsi. Selain itu, siasatan turut dijalankan berhubung urusan pertukaran pegangan saham syarikat konglomerat Multipurpose Holding Sendirian Berhad pada akhir 1990-an dan 2000. SPRM turut dilaporkan menyiasat pinjaman $140 juta unit MPHB kepada firma British Virgin Island United SA dan Strackers Development Inc. yang seterusnya digunakan untuk memperoleh blok kawalan saham MPHB daripada Taikun Lim Tian Kiat. Bulan lalu, Daim didakwa gagal mengisytiharkan pemilikan 71 aset kepada SPRM, termasuk 38 syarikat, 19 bidang tanah di Selangor, Negeri Sembilan Pahang Kedah dan Kuala Lumpur, serta 6 hartanah. Sementara itu, istrinya, Naimah Khalid, meminta dibicarakan atas tuduhan gagal mematuhi notis SPRM yang menghendaki aset diisytihar. Keluarga itu memfailkan permohonan semakan kehakiman terhadap siasatan SPRM berhubung hal ehwal mereka. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi untuk ulasan yang seterusnya.